Tajuk kami pada hari ini adalah pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan. Saya Nurani Surin binti Muhammad Azhar dengan nombor matrik saya 209020. Malaysia adalah antara salah sebuah daripada 12 negara yang mempunyai megadiversity atau kepelbagaian bio. Biodiversity merupakan kepelbagaian antara organisma hidup yang merangkumi kesemua aspek kehidupan seperti kehidupan akuatik, kehidupan darat dan kompleks ekologi serta termasuklah diversiti antara spesies dan ekosistem. Biodiversity sangat penting untuk dikekalkan kerana setiap spesies berinteraksi antara satu sama lain. Namun, sejak akhir-akhir ini, kita sering mendengar banyak binatang di negara kita diancam oleh kepupusan. Walaupun kempen telah giat dijalankan, namun isu ini seolah-olah tidak pernah berkesudahan. Antara binatang atau haiwan yang sedang diancam kepupusannya di Malaysia adalah seperti harimau Malaya, badak Sumatera, tenggiling, penyu, orangutan dan tapir. Maka, pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan hendaklah dilakukan bagi mengekalkan dan menjaga spesies-spesies yang terancam ini. Jadi, apakah maksud pemeliharaan dan pemeliharaan? Pemeliharaan bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal dan langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengelakkan haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Manakala, pemeliharaan pula bermaksud usaha mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal dan langkah membiarkan tumbuhan serta haiwan yang hampir pupus bagi mengelakkan hidupan tersebut terus pupus. Saya Rushdie Natasha binti Ghazali bernama matrik 209041. Okey, jadi saya akan sambung tentang punca-punca yang menyebabkan haiwan di Malaysia ni terancam. Okey, pertama adalah undang-undang yang tidak ketat ataupun gagal dikuatkuasakan menyebabkan haiwan-haiwan kat Malaysia ni terancam. Okey, jadi saya akan punca ni dia lebih kepada penyu. Saya akan highlightkan lebih kepada penyu. Okey, jadi seperti kita lihat yang undang-undang yang tidak seragam tadi tu. Okey, kita boleh lihat di negeri Sabah dan Sarawak, penjualan telur penyu ni tidak dibenarkan sama sekali. Kali di Kelantan pula, semua jenis telur penyu kecuali spesies belimbing dibenarkan pula. Manakala dekat Kelantan tidak dibenarkan langsung mengikut elemen negeri Kelantan. Okey, jadi kat sini dapat kita lihat yang setiap negeri tu dia punya undang-undang tak seragam. Jadi sebab itulah berlakunya penjualan telur penyu ni dan berlakunya kepupusan telur penyu. Beli telur penyu sebiji Pak Ayah sama, telur itik pun ada. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam salam dek, saya telur penyu kau. Oh, ya, tapi saya nak tengok je dulu. Oh. Telur penyu ni dari Terengganu ke Kak? Ha, ya dek, memang fresh dari Terengganu. Baru siapa bagi. Penjualan telur penyu ni salah di sisi undang-undang negara kita. Oh dek, akak tahu benda tu, tapi undang-undang macam tak ketat. Ada hak boleh jual, ada hak tak boleh jual. Akak nak tahu keuntungan, so akak jual lah. Lagipun permintaan telur penyu ni tinggi, ramai nak beli. Jadi akak jual lah. Tapi Kak, kita sebagai individu yang bertanggungjawab, kita harus elakkan daripada perkara seperti ini untuk mengelakkan kepupusan penyu di negara kita. Lepas ada orang gitu, rasa kesian pula dekat penyu dalam negara kita ni. Tak apalah, lepas ni akak dia jual dah lah telur penyu. Baguslah macam tu. Kalau begitu, saya nak beli telur itik lah. Boleh bagi saya 15 biji? Oh, boleh. Kedua adalah pencemaran sampah. Okey, ini adalah penyebab utama lah yang menyebabkan haiwan dekat Malaysia ni semakin terancam. Okey, jadi saya nak cerita sikit lah. Baru-baru ni saya pergi ke pantai. Saya duduklah kat tepi pantai tu. Lepas tu saya macam nampak pampers ataupun napin bayi lah. Saya macam terkejut lah. Oh, ada lagi orang buang sampah ya pada tahun 2021 ni. Saya macam okey. Lepas tu saya macam mungkin dia buang pada tahun 2020 dan saya harap 2021 dia telah berubah. Jadi daripada situlah, sebab dia plastik, maka dia mati dan daripada situlah berlakunya kepupusan haiwan, kepupusan penyu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berita kita pada hari ini dibawa khas oleh Badan Bukan Kerajaan Gerakan Alam Sekitar Rakyat Malaysia.
yang mana disertai pelbagai pertubuhan seperti Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam, Persatuan Aktivis Sahabat Alam dan Gerakan Rakyat Hentikan Pencemaran Bauskit. Akibat kes COVID-19 yang semakin meningkat di negara, rakyat dinasihatkan supaya tidak keluar rumah dan rakyat hendaklah sentiasa memakai topi muka atau face mask apabila berada di luar. Walau bagaimanapun, pada akhir Disember 2020, kajian oleh Ocean Asia menunjukkan bahawa 1.5 bilion topi muka dianggarkan telah berjaya sampai ke dalam lautan pada tahun 2020. Ini merupakan satu perkara yang membimbangkan kita kerana ia mampu merosakkan alam sekitar ini. Lebih lagi apabila 2 bulan dari sekarang, berbagai spesies penyu akan mula datang ke pinggiran laut Malaysia untuk musim menetas telur pada tahun ini. Dari tindakan ini, pelbagai hidupan laut akan menjadi mangsa. Terutama sekali, ini akan mengancam lagi beberapa spesies penyu yang terancam, yang mana kita lihat semakin berada di ambang kepupusan. Oleh itu, rakyat dinasihatkan supaya menggunakan topi muka yang boleh digunakan semula, atau jika terpaksa, pastikanlah topi muka yang dipakai itu dihapuskan sebaiknya. Itu saja berita oleh saya pada masa sekian. Ketiga adalah proses pembangunan. Okey, saya bagi contoh di Masjid Tanah di Melaka. Kawasan pantai bermula daripada Tanjung Bidara hingga ke Kuala Linggi. Ia adalah kawasan hotspot yang macam paling popular untuk satu spesies penyu ni, iaitu penyu karah untuk dia bertelur. Penyu karah ni dia memerlukan kawasan yang berpasir, gelap, sunyi dan tak ada gangguan pun untuk dia bertelur. Tapi habitat dia ni telah dimusnahkan oleh proses pembangunan. Sebab itulah penyu karah mengalami ancaman kepupusan. Kalau tidak dicegah, dia akan lebih berlarutan. Bosan lah. Tengok ada apa berita yang menarik. Bina rumah untuk golongan B40 di Cameron Highlands. Wow, kerajaan ni baiklah. Bina rumah untuk rakyat. Cameron Highlands boleh membangun dengan lebih besar dengan ni. Wow, ular 2 meter masuk ke rumah. Menakutkan ni. Kenapa ular ni nak masuk ke rumah? Pada era modernisasi ini, pembangunan yang melampau telah berlaku akibat sikap manusia yang tamak untuk meneroka sumber. Aktiviti manusia telah menjejaskan alam sekitar dan juga memusnahkan habitat hidupan liar seperti di hutan dan pesisiran pantai. Keadaan ini menyebabkan haiwan liar terpaksa menceroboh kawasan kediaman manusia dan keadaan ini membawa banyak masalah kepada kehidupan manusia. Pembangunan yang melampau juga menyebabkan banyak spesies flora dan fauna menghadapi masalah kepupusan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan secepat mungkin, banyak hidupan liar juga akan mengalami masalah ini. Saya Nurani Suri binti Muhammad Azhar dengan nombor matrik 209020 ingin menerangkan tentang beberapa kesan kepada haiwan yang diancam kepupusannya. Pertama sekali, kehilangan habitat. Kebanyakan haiwan di negara kita akan kehilangan habitat akibat kesan daripada perbuatan manusia. Sebagai contohnya, pembukaan tanah secara besar-besaran untuk tujuan pertanian, perdagangan dan perindustrian. Banyak kawasan hutan di negara kita telah dibuka untuk tujuan penanaman seperti minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber ekonomi Malaysia yang utama. Selain itu, pembangunan yang tidak terancang dan aktiviti pembalakan haram seperti menebang pokok yang mempunyai nilai yang tinggi di pasaran, contohnya pokok jati dan pokok cengal di hutan hujan tropika telah menyebabkan banyak haiwan kehilangan habitatnya. Apabila haiwan kehilangan habitat, mereka akan kehilangan sumber makanan dan perlindungan yang menjadi faktor kelangsungan hidup. Sebagai contoh haiwan yang kehilangan habitat yang tinggal di hutan-hutan seperti gajah, harimau dan lain-lain. Kesan kedua, spesies haiwan akan semakin berkurang. Banyak binatang telah diburu dan dibunuh seperti badak Sumatera kerana tanduknya. Selain mempunyai nilai estetika, tanduk badak Sumatera dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ianya dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran kerana mempunyai kelebihan seperti keupayaan merawat penyakit kanser dan sebagainya.
manakala telur penyu giat dieksploitasi sejak berdekat lamanya, sehingga populasi penyu di kawasan Malaysia kini telah mencapai tahap kritikal. Kesukaran penyu untuk bertelur kerana kemusnahan kawasan tempat bertelur akibat pembangunan di sekitar pantai seperti menambat laut menyumbang terhadap populasinya yang semakin susut dari tahun ke tahun. Hal ini telah menyebabkan spesies haiwan seperti yang di atas semakin berkurang. Yang ketiga dan terakhir sekali adalah kehilangan variasi genetik. Apabila sesuatu populasi mengalami kekurangan variasi gen, mereka akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Variasi genetik penting bagi sesuatu spesies untuk mengekalkan keupayaan mereka berinteraksi dalam pelbagai keadaan. Aktiviti kemanusiaan seperti memburu dan menangkap kehidupan darat dan marin memberi kesan pada keseimbangan populasi spesies dengan menjadikan jumlah populasi semakin berkurang. Kekurangan populasi membawa maksud semakinnya kurang pasangan yang berpotensi untuk membiak dan melahirkan offspring. Oleh itu, apabila sesuatu spesies populasi itu semakin berkurang, maka variasi genetik juga akan semakin berkurang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akhlil Fahmi Masno dengan nombor metrik 206738. Hari ini akan membincangkan tentang isi terakhir, iaitu langkah-langkah penjagaan dan pemeliharaan haiwan terancam. Langkah pertama ialah mendirikan pusat rehabilitasi. Pusat ini dikhususkan untuk memelihara dan mengkaji spesies terancam. Ini bertujuan membantu kita mengetahui cara penjagaan mereka bagi mengelakkan mereka pupus di Malaysia. Ini juga sebagai satu pusat perlindungan dan pembiakan bagi memastikan haiwan mempunyai peluang hidup yang tinggi di luar sana di habitat semula jadi mereka. Sebagai contoh, pusat sanctuary penyu dan tok abang. Pusat ini akan membantu penyu bertelur dan akan menjaga telur tersebut sehingga mereka menetas. Dan setelah menetas, mereka akan menjaga penyu tersebut buat seketika sebelum dilepaskan semula ke dalam laut. Ini adalah bagi memastikan peluang hidup mereka yang lebih tinggi di habitat semula jadi mereka. Bertemu lagi kita kembali untuk berita seterusnya. Berita kita untuk kali ini dibawa khas oleh Badan Kerajaan. Setelah dikritik oleh Presiden Persatuan Haiwan Malaysia yang mana menyatakan rasa duka cita kepada pihak atasan apabila ditanya tentang kematian badak sumbu Sumatera yang terakhir di Malaysia, Pelbagai Jabatan Perlindungan Haiwan sejak dari sendiri itu telah melakukan pelbagai usaha peningkatan. Yang paling terbaru, Kerajaan Negeri Sarawak telah membentukkan sebanyak 30 juta pada Ogos lepas. Ketua Menteri Datuk Paninga Abang Johari Tun Openg berkata, kerja-kerja menaik taraf pusat pemulihan hidupan liar itu merupakan peran pembangunan bagi Semunggu Forest Recovery Centre yang merangkumi pintu masuk utama, pembinaan taman botanika dan pusat hidupan liar. Beliau kata kerja-kerja menaik taraf itu akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun menggunakan kaedah masa alam bagi mengelak kualiti alam semula jadi di kawasan itu terjejas. Oleh itu, terbuktilah bahawa bagaimana kerajaan mana serius tentang pusat rehabilitasi. Dan walaupun sudah musim COVID-19, kerja-kerja pemulihan itu masih dijalankan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah dengan menanam pokok. Setiap tahun, kerajaan memberikan had kepada penebang pokok sebanyak mana yang mereka boleh tebang. Walau bagaimanapun, ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab memotong lebih daripada apa yang telah dihadkan. Mereka ketahui sebagai penebangan haram. Oleh itu, untuk menggantikan pokok yang telah ditebang secara haram itu, kita bolehlah menanam pokok baharu. Ini bagi membina semula habitat bagi spesies yang terancam. Sebagaimana kita tahu, salah satu daripada punca utama pupusnya haiwan ialah kehilangan habitat mereka atau tempat tinggal. Jadi dengan ini kita dapatlah bantu memelihara haiwan terancam. No tree, no animal. Maybe I should plant tree too.
Sebenarnya, aktiviti penanaman semula merupakan langkah yang amat penting dan efektif untuk memeliharakan habitat hidupan liar di samping menyelamatkan alam sekitar. Dengan menanam pokok yang baru, kita dapat menggantikan pokok yang telah ditebang secara haram atau semasa aktiviti pembalakan. Dengan ini, kita dapat membina semula habitat bagi spesies yang terancam. Walaupun langkah ini mengambil jangka masa yang panjang, tapi usaha yang dilakukan ini amat penting untuk membina semula habitat hidupan liar yang terancam yang telah dimusnahkan. Aksi terakhir ialah kita semula. Inilah untuk mengurangkan pencemaran alam dan memulihkan ekosistem dan habitat. Kita dapat mengurangkan pencemaran alam sebagaimana saja kita tahu bahawa apabila kita membuang sampah, ada saja sampah yang kita buang itu akan ke dalam lautan. Terutama sekali seperti beg plastik dan botol. Jadi, dalam kita semula, perkara ini dapat dielakkan. Kita juga dapat memulihkan ekosistem dengan cara apabila kita keluar membeli barang, kita boleh membawa beg kita sendiri, yang mana akan mengurangkan penggunaan plastik dan juga penggunaan sampah kita. Jadi itu sahaja daripada saya untuk langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan terancam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Nizar bin Abdul Halim dengan nombor matrik 207508. Bagi menyimpulkan topik perbincangan kita pada hari ini, isu haiwan terancam bukanlah topik yang asing lagi bagi kita. Saban tahun, kita lihat tentang pupusnya spesies haiwan di negara kita. Dan lama kelamaan akan lebih banyak lagi haiwan terancam yang akan pupus di negara kita. Ini berpunca daripada sifat kerakusan manusia yang menyebabkan kita hilangnya khazanah negara kita. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah bersama-sama memainkan peranan bagi memelihara serta memelihara haiwan-haiwan ini agar ia dapat juga ditunjukkan kepada generasi yang akan datang kelak. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap anda semua gembira dan seronok melihat perbincangan kami. Jadi itu sahaja. Terima kasih dan bye.